العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا من النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أمين أمين يا رب العالمين الحمد لله الفضيل Tuan Imam Ustaz Azmir Azman, sahabat saya, seterusnya ahli jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid ni orang perempuan kat mana? Orang perempuan kat mana? Oh, sana. Dia tak dapat tengok penceramah, ada TV kot. Ada, boleh dengar lah. Boleh dengar, alhamdulillah. So cari belah perempuan tak mana. Tapi orang perempuan ada lah kan. Tuan-tuan haji, perempuan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ni. Saya kira ini merupakan kali pertama saya menjejakkan kaki ke kalau rasa beranang pun ni kali pertama lah beranang. Selalu berhenti dekat Semenyih tu apa nama, Rincing, tak pernah lajak naik atas ni. Masjid Raja Alang pun kali pertama sampai. Mungkin ada sejarah tersendiri. Kalau seni bina masjid ni, saya masuk masjid ni, saya teringat macam Masjid Zahir. Masjid Zahir di Kedah, masjid utama negeri Kedah. Sebab saya orang Kedah, masuk macam Masjid Zahir, lebih kurang. Jadi mungkin dia ada sejarah yang tersendiri ni dengan bangunan ni. Jadi tuan-tuan lebih arif lah berkaitan dengan masjid tuan-tuan. Alhamdulillah, yang menjemput saya juga sahabat saya Ustaz Azmir, satu kerja dengan saya dulu di Kuala Lumpur, Masjid Alam Damai Ceras. Tengok Allah Ta'ala bagi lagi rezeki pada dia, dia jadi imam kedua katanya di sini kan, imam tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan juga pertama kali jugalah saya keluar daripada bumi wilayah persekutuan untuk saya berceramah ataupun tazkirah. Kalau di Selangor tu saya berhenti setakat di kawasan Balakong saja, Balakong. Ini paling jauh lah saya keluar daripada kawasan wilayah persekutuan. Dan saya Ustaz Rahimi, Naqib ataupun ketua imam lah, ketua imam Masjid Saidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara, Kuala Lumpur, pegawai JAKIM, pegawai kanan JAKIM. Dikaderkan ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Bila duduk di Jawi, ditugaskan menjaga masjid. Masjid yang ditugaskan adalah masjid yang saya sebut tadi itulah, Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya diamanahkan untuk bercakap berkaitan dengan satu tajuk, macam mana nak jadi orang soleh. Jadi tuan-tuan hak mai kat sini pun semua dah soleh dah. Kalau tak soleh tak main masjid lah. Betul lah. Dah lama dah. Maknanya saya ni kalau tengok usia ni dah lapis-lapis ayah saya lah. Lapis ayah saya ni, saya nak ceramah apa lagi dah kan. Patut ayah saya yang kena ceramahkan saya. Tak clear. Okey. Okey. Ni dengar dalam luar. Luar dengar, dalam dengar. Saya menggunakan bahasa Kedah. Saya susah nak bercakap bahasa KL ataupun Selangor. Tapi harap tuan-tuan fahamlah dialek saya ni. Saya akan cuba membakukan bahasa saya. Kalau siapa panggil saya, dia kena redha lah dengan cakap-cakap saya. Maknanya bahasa yang saya akan guna. Okey, bila kita bercakap tentang nak jadi soleh, kita ni orang soleh tak? Apa maksud soleh?
Bila kita main masjid ni pun kita minta satu benda ya. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ni agar kita jadi orang istiqamah lah, jadi orang masjid ni. Orang istiqamah jadi orang masjid ni sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Sebab lepas pada mati kita dah tak boleh main masjid lah. Kita duduk dalam kubur lah. Dalam kubur pun tak boleh nak semayang lah. Tak boleh nak buat haji, tak boleh zakat, semua tak boleh dah. Cuma umur yang berbaki kat badan kita ni lah, kita nak pulun sungguh-sungguh beramal supaya kita dikategorikan sebagai seorang yang soleh. Kan? Nak jadi orang soleh ni kena ada hidayah, kena dapat hidayah. Sini punca kita main sini ni. Allah bagi hidayah kat kita. Allah bagi petunjuk kat kita. Kalau Allah tak bagi petunjuk kat kita, kita tak sampai pun. Tak menggerakkan hati kita, kita tak sampai pun. Kita tak ada kudrat pun. Dengan diri kita sendiri ni pun kita tidak ada kudrat, tidak ada kuasa, melainkan semuanya pergantungan Allah yang menggerakkan. Allah bagi taufik kepada kita, Allah bagi hidayah pada kita. Dan hidayah ni pula kena cari. Nak jadi orang soleh ni hidayah kena cari. Hidayah takkan sampai kepada kita kalau kita tak cari. Dan ada 4 jenis orang yang tak dapat hidayah. 4 jenis orang yang tak dapat hidayah. Ini saya ambil daripada kata-kata Dr. Syafi'i Mat Amin. Dia tulis satu kitab, kamu sekalian sebaik-baik umat, kuntum khairu ummah. Dia kata 4. Pegang 4 ni, kita masuk tak dalam 4 ni. Kalau kita masuk dalam 4 ni, kita belum dapat hidayah, walaupun kita dah main masjid, walaupun kita tu imam masjid, walaupun kita ahli jawatan kuasa masjid, walaupun kita orang yang ditugaskan untuk mengimarahkan masjid, kita tak dapat hidayah. Cek tengok. Yang pertama, kita ni orang yang tak minat untuk ambil peduli pasal agama. Kita tak ambil minat. Sampai umur 40 tahun dah, tak nampak jalan ke masjid lagi. Tak teringin nak baca Quran bagi betul lagi. Kalau benda yang pertama ni tak ada dah kat kita, maknanya kita dah ada satu step ke depan, kita dah dapat hidayah. Kadang-kadang orang tak peduli pun nak semayang ni. Dia tak fikir pun nak semayang. Tapi kita ni orang yang kalau kita tak semayang, kita susah hati, kita tak senang nak duduk. Sebab kita dah rasa halawatul iman. Itu tanda orang yang dah melekat semayang dalam diri dia. Tanda dia tu dah dapat hidayah. Dia dah ada ikatan cinta dengan Allah. Kalau dia tak semayang satu waktu, dia gelabah, dia tak senang nak duduk dah. Jadi tanda pertama orang yang tak dapat hidayah, dia tak minat dengan agama. Bila dia tak minat dengan agama, Allah tak peduli kat dia. Lam yubalu bihi. Lam yubal, Allah pun tak peduli kepada orang tak minat pada agama. Tanda Allah Ta'ala berpaling pada kita, kata Nabi SAW, i'radu alamat i'radullahu ta'ala 'anil 'abdi ishtiqaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala tak peduli dengan kita, Allah bagi kita sibuk tentang urusan bukan kerana Allah. Kita tak sibuk pun urusan nak main masjid, kita tak sibuk pun urusan nak berniaga kerana Allah, kita tak letak pun hidup kita ni kerana Allah. Tapi kalau kita fikir hari-hari kita buat benda yang kita lalu ni, kita duk terdetik dalam hati kita, kita buat kerana Allah dan kita akan jumpa Allah dan kita akan mati, maka setiap saat yang kita niatkan begitu, dia jadi ibadah. Sebab dalam hadis ni sebut, orang beriman ni, wa inimra'an zahabat sa'atan min umrihi, orang beriman ni satu saat saja yang berlalu macam tu saja, fi khairi ma khuliqa lahu minal ibadah, yang tidak diciptakan untuk buat ibadat, la jadirun an tatula alaihi hasratah, masuk dalam kubur saja dia menyesal. Dia hidup kat dunia ni, kita umur 60, 70 atas sikit, tak sampai 100 tahun mati ya. Tapi Nabi dah tak dah umur umat aku baina sitin wa sab'in, antara 60 70 lepas tu mati. Lah ni kita umur berapa? Kalau kita dah umur 40 dah ke atas, 40 dah ke atas, itu umur yang bahaya, umur yang dah menuju kepada saat mati. Nak mengaku tak mau mengaku, kita kena mati. Ramai orang yang tak mau fikir pasal mati, rugi dia kena fikir pasal mati. Orang yang sebenar-benar pencen, erti pencen yang sebenar, dia kena belajar ilmu tentang bagaimana nak mati. Dah habis pencen dah, pencen umur 50, 55 pencen dulu. Lah ni umur pencen, umur mati, sama-sama pencen mati terus. Tak ada nak main masjid, duduk sibuk kat jabat kan. Umur dulu cantik dah, buat kerajaan buat dah 55, 58, ada masa 2 tahun dah nak tobat, nak mengaji, nak main masjid, nak banyakkan amalan, ada masalah. Tapi kalau dah pencen umur 60,
Balik kerja pun atas jalan pukul 6. Nak masuk maghrib pun atas jalan. Pukul berapa nak main masjid? Ya, tak jadi main masjid lah. Duduk sibuk kat pejabat lagi. Umur 60, sedap-sedap mati kat pejabat. Tak dan nak pergi masjid. Tu. Jadinya, bila kita tak ada nak pergi masjid, tak ada beramai ni, satu saat yang kita buat bukan kerana Allah. Satu saat tau, kita ada 24 jam. Satu saat yang kita bazirkan tak buat kerana Allah, tak buat ibadat, kita akan rugi sangat-sangat. Betapa ramai orang yang duduk dalam kubur, Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Masuk kubur saja baru kita terjaga. An-nasu niyam idza mata istayqaza. Manusia ni tidur, dia sebenarnya kita ni tengah tidur ni. Bila mati saja masuk dalam kubur baru nak terjaga. Alamak, tak buat hak ni lagi, tak buat hak ni lagi, tak buat yang ni lagi, tak buat yang nu lagi, baru nak buat yang ni. Masa tu kita cakap, ya Allah Tuhanku, kami dah tengok, Rabbana absarna, kami dah tengok apa yang dulu di dunia kami pernah dengar pasal kamu duk bercakap tentang Quran dan hadis ni. Masuk kubur ni kami nampak real benda yang dulu ni duk dengar tazkirah, duk dengar kuliah, oh dia main dalam kubur ni. Absarna, kami tengok janji-janji kamu. Wa sami'na, kami dengar apa yang kamu pernah kami dengar pasal kalimah-kalimah kamu. Farja'na, ya Allah tolong balik kami kat dunia sat. Balik kami kat dunia sat. Na'mal salihan, untuk kita buat amal soleh. Tu tajuk kita, bagaimana nak jadi soleh. Na'mal salihan, untuk nak buat amal soleh. Inna muqinun, sungguh jelas bukti Allah tu nampak sungguh sangat. Itu bila pas mati ya. Lah ni kita masih lagi berfoya-foya dengan dunia. Semua orang sedang mengejar dunia. Jadi kalau nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kena buang dunia daripada hati. Jangan cintakan dunia. Salahkah duduk pakai kereta besar? Tak salah. Salahkah duduk rumah besar? Tak salah. Salahkah jadi jutawan? Tak salah. Tapi jangan letakkan dunia ke hati. Jangan letak dunia ke hati. Saat Allah Ta'ala nak tarik nyawa esok ni, nak mati dah ni, kita duk fikir, Allah nak tinggal dah rumah aku, nak tinggal dah kereta besar aku, nak tinggal dah duit yang banyak aku simpan dalam beg. Sama tu Allah Ta'ala tarik nyawa kita, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tu mati tak bersedia. Jadi kita kena latih hati kita sentiasa, satu saat yang kita tak fikir pun pasal Allah. Kena tiap-tiap saat kita fikir pasal Allah. Bagaimana cara kita nak fikir pasal Allah setiap saat supaya kita tak menyesal? Kita kena niat. Kan agama kita, kalau kita tengok buku hadis, selak buku hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan yang kita nak buat tu bergantung pada niat. Makna apa? Agama kita ni, boleh kata seluruh agama ni di amalan dia niat. Amalan dia niat. Boleh kata seluruh agama amalan dia niat. Kalau kita sembahyang maghrib tadi, kita niat isyak, sah tak sah? Tak sah. Kalau kita sembahyang isyak sekali lagi kita niat maghrib, sah tak sah? Tak sah. Kalau kita niat puasa Ramadan, kita niat puasa Ramadan itu saja aku puasa sunat Ramadan pada bulan puasa, adakah sah? Tak sah. Sebab dia bergantung pada niat. Kalau kita ambil duit, kita tak niatkan zakat, kita ambil jadi biar apa pun jadi sedekah, dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah kalau tidak niatkan zakat. Begitu dengan haji, tak niatkan haji, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saja aku berhaji dan aku berihram dengannya kerana Allah. Kalau kita tak niat, tak jadi haji. Maknanya keseluruhan hidup kita dalam amalan beragama ni niat. Dan kalau kita duduk dalam masjid lah ni, apa amalan boleh mudah sekali duduk dalam masjid lah ni dengan niat? I'tikaf. Ada tak di kalangan kita ni tak i'tikaf lagi niat? Ada. Suruh tolong angkat tangan, tak payah. Tak payah. Mana diri sendiri perasan tak perasan. Pasal apa kita tak niat? Pasal Allah tak bagi taufik dan hidayah untuk kita niat. Itu je. Main masjid dah. Amalan yang paling mudah kita nak buat, tulis pilah besar mana pun. Tak ada ke nawaitul i'tikaf? Nasib baik tak ada. Tak ada pula. Ada. Ada. Cuma pasal apa tak niat? Pasal apa? Tu bahasa Kedah tu boleh noh. Pasal apa? Pasal apa tak niat? Pasal tak tergerak nak niat. Sedangkan bila kita masuk dalam masjid, benda paling utama dan senang sekali kita buat adalah niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dapatlah pahala i'tikaf. Sebab i'tikaf rukun dia dua saja. Rukun i'tikaf yang pertamanya kita niat.
Yang kedua, kita menempatkan diri dalam masjid, duduk senyap-senyap dalam masjid, tak payah zikir, tak apa, tak baca Quran, tak apa, dengar kuliah nak lena pun tak apa, dapat dah pahala i'tikaf, paling mudah sekali. Tapi kita tak tergerak nak buat. Pasal apa? Pasal tak dapat hidayah. So macam mana kita nak bagi kita ni hidup 24 jam kita beribadah? Kita start daripada balik maghrib isyak lagi. Tengah kita semayang isyak lagi, kita niat isyak, kita dapat pahala fardu. Lepas pada isyak kita balik pergi rumah sekali lagi, kita nak bersama dengan anak cucu kita, anak cucu isteri kita. Balik ke rumah nak rehat tu, niat siap-siap dah, ya Allah, esok aku nak bangkit semayang subuh. Kalau nak power lagi, ya Allah, aku nak bangkit semayang tahajud esok sebelum semayang subuh di masjid. Aku niat macam tu saja, balik tu dah dikira perjalanan ibadah. Balik tengok orang rumah sekali lagi, tengok pahala, tengok muka orang rumah dapat pahala. Pegang cucu sekali lagi dapat pahala. Makan sementara nak tidur ada kuih apa-apa sikit makan dapat pahala. Tidur sekali lagi ni sebab kita niat nak bangkit tahajud. Tidur tadi ni ibadah. Tidur ibadat. Sebelum tidur kita pergi sentuh bini kita, terjadi hubungan dengan bini. Contoh, boleh lagi ke? Boleh lagi. Boleh kemas lagi. Boleh lagi. Dapat pahala sedekah bersama dengan isteri. Jadi saat lagi bangkit tengah malam bertahajud dapat pahala. Kemudian mai sembahyang subuh pahala. Pas sembahyang subuh kita turun pi, yang ada kerja kedai dia turun pi kedai. Ya Allah, aku turun hari ini kerana mencari rezeki untuk sara anak isteriku sebagai nafkah kepada mereka. Dapat pahala sampai habis kerja. Pas saat lagi berhenti saat sembahyang zuhur, dapat pahala zuhur. Kita lepas tu sambung kerja balik kerana nak cari nafkah kepada anak isteri, dikira ibadah. Sampai asar sembahyang asar. Lepas malam pada asar, saat lagi kita nak jogging sat. Aku jogging lah, orang sini saya tak tahu pada benda aktiviti petang-petang. Aku nak pergi singgah sat kedai kopi jumpa kawan-kawan ke, nak menyegakkan diri sebelum nak mai pula sembahyang maghrib. Nak refresh ni, keluar pergi jogging, nak bagi kuat tubuh badan tu dapat ibadah, kerana menguatkan tubuh badan membantu kita untuk semangat beribadah, mudah untuk rukuk, mudah untuk sujud, mudah bangkit sujud, mudah nak berhabis ibadat dengan segar. Lepas tu pula kita mai sini, kita sembahyang maghrib, dengar kuliah, duduk isyak sampai saat lagi balik. Rutin kita macam tu lah 24 jam. Cumanya niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana aku hidup pada hari ini ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Setiap saat yang kita buat, walaupun dia bukan ibadah yang khusus macam sembahyang baca Quran, kita turun tu dikira setiap langkahan kita itu ibadah. Jadi tuan-tuan, jangan kita tinggalkan ibadat yang paling mudah sekali adalah dengan kita buat berdasarkan niatlah sesuatu pekerjaan tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama yang tak dapat hidayah kepada Allah daripada Allah adalah orang yang tak peduli perihal agama. Orang yang kedua, orang yang mengaji agama tapi dia tak faham apa dia mengaji. Orang mengaji agama, dia duduk kat sini, dia duduk ni, tapi dia tak faham. Kenapa dia tak faham? Mungkin juga dia tidur, kita tak tahu. Mungkin juga dia tak dengar, dia pun malas nak dengar. Tapi sekadar dia duduk kat sini tu, Allah dah mengampunkan dosa dia dah. Ni orang kata fadilat orang duduk di majlis ilmu ni sangat-sangatlah besar. Sebelum nak jadi ahli syurga di akhirat sana, tanda ahli syurga di dunia, dia suka majlis yang macam ni. Sebab ni adalah syurga. Ini adalah taman syurga. Jadi kalau orang tak minat dengan taman syurga, dia tak minat nak masuk syurga dunia, macam mana nak masuk syurga akhirat? Tu. Jadi sifirnya sudah pun ada. Kalau dah kita ni jenis orang yang minat macam ni, syukur banyak, alhamdulillah. Orang kedua ni, dia duduk, dia mengaji, dia baca buku sendiri-sendiri, tak jumpa tok guru. Jadi dia tak faham tentang agama ataupun dia terseleweng memahami agama. Jadi tok guru dia bukan tok guru yang mengaji agama. Dia tok guru akal dia sendiri. Dia mentafsirkan agama dengan akal dia. Jadinya sebenarnya kefahaman ni siapa yang bagi? Sebab kita mengaji agama ni kita kena faham. Kita kena faham macam mana kita nak praktikkan agama. Kalau tak faham macam mana nak beramal. Kita semayang, kita ikut siapa semayang? Semayang yang kita semayang ni, kita ikut siapa semayang? Tanda dia kita ikut Nabi semayang. Pernah ke tengok Nabi semayang? Memang kita kena ikut Nabi semayang. Sebab syariat sembahyang ni, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayang, kamu kena ikut aku semayang. Tengok bagaimana aku semayang.
Kita pernah tengok Nabi ya. Oi, kalau pernah tengok Nabi hebat. Kan? Nak mimpi Nabi pun jauh sekali. Ini nak tengok Nabi ni duduk sembahyang, tengok satu-satu. Dah. Jadi macam mana nak tengok Nabi sembahyang? Belajar lah. Itulah, belajar. Belajar tentang fiqh bagaimana Nabi sembahyang. Cara sifat Nabi solat berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan oleh para sahabat. Kalau kita tak belajar, jadi macam mana kita nak sembahyang? Macam mana kita nak faham cara sembahyang? Kita tahu tak takbir tu dia macam ni? Takbir tu macam ni. Kita tahu tak? Takbir tu kan kita ikut suka kita je, kita tak tahu. Sebab ada hadis Nabi kata sahabat nampak Nabi sembahyang, bila mana Nabi takbir, Nabi membukakan jari dia, nasyara asabi', dan Nabi meletakkan ujung jari dia di bawah cuping telinga, ni di bawah ni. Dia bersetentangan dengan pergelangan ini bersama dengan kepala bau ni. Allahu akbar. Dia macam ni. Kita buat macam mana? Kita buat ikut suka kita. Tapi benda ni sunat saja. Sunat saja. Tapi kalau kita tahu persis Nabi buat, sembahyang kita markah penuh. Sembahyang kita mahal, sembahyang kita berkualiti, sembahyang kita ini yang Allah Ta'ala nak tiru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru peringkat takbir. Takbir itu mana yang wajib? Mana yang wajib? Ini wajib tak? Angkat takbir ni wajib tak? Mana yang wajib? Takbir tu yang wajib sebutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu wajib. Jangan sembahyang Allahu Akbar di hati. Tak sah. Tak sah. Dia rukun qauli. Rukun qauli kena sebut Allahu Akbar. Jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan ni dia tak kisah, dia tak heran orang yang banyak ibadat, tapi dia takut dengan orang yang banyak ilmu beribadat. Dia tak heran dengan orang yang tak ada asas agama untuk beribadat. Dia sembahyang pilah sampai bengkak kaki pun dia kata dia ni aku boleh buat sembahyang dia kosong. Boleh buat sembahyang dia kosong. Sebab dia rasakan zuk dalam hati kita, seolah kita seronok sembahyang, tapi kita tertipu dalam sembahyang. Seronok macam mana? Kita rasa macam khusyuk, kita angkat, tapi permulaan takbir tak ada di mulut. Allahu Akbar, lafaz tu tidak ada. Tidak sah sembahyang. Tidak diterima sembahyang. Allahu Akbar tu imam Allahu Akbar, kita pun tak bunyi apa. Yang keduanya, hati-hati kalau sembahyang seorang-seorang. Kalau sembahyang berimam, ada pandangan mengatakan Fatihah itu terletak di bahu imam. Tak apa. Sembahyang seorang-seorang, Fatihah tu mesti bercakap, bukan miming, bukan dalam hati. Semua main hati. Tak sah sembahyang. Mesti ada lafaz sikit. Itu tuan-tuan faham dah tu. Yang kedua tadi ni, Allah tak bagi hidayah kalau dia tidak faham. Dia baca buku tapi dia tak faham. So kita fahamlah, kefahaman ni hak siapa? Faham ni hak Allah. Faham ni hak Allah. Sebab tu kita kena minta Allah marzuqna fahman nabiyyin. Allah tolong bagi kepada kami kefahaman para nabi, dan bagi kami faham agamamu. Dan Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak dia kebaikan dalam hidup dia, Allah bagi dia faqih agama. Allah dia bagi faqih tu apa maksud faqih? Faham. Faqih ni faham agama. Fiqhu, apa maksud fiqh? Fiqh fil lughati al-fahmu. Fiqh pada bahasanya al-fahmu, kefahaman. Sebab tu kena belajar fiqh, dan fiqh ni hukum dia berubah-ubah mengikut masa, mengikut keadaan. Sebelum ni sembahyang ni, jarak ni, mana boleh kamu sembahyang menjarakkan ni, Allah akan membolak balikkan hati kamu. Sembahyang dalam keadaan ni, Allah Ta'ala akan buat bagi kamu bergaduh. Bagi berkelih, senang faham lah, bergaduh. Sebabnya tidak menyamakan saf. Kita pernah dengar Sayyidina Umar bila nak jadi imam kan beralih tu, belakang tu teguk ni, penuhkan saf ni, rapatkan saf ni, lutut buku lali bertemu dengan buku lali kawan sebelah. Tu dia punya nak jaga saf. Mai zaman kita Covid, semeter, 1.5 meter, ada hadis? Tak ada. Ini benda apa? Ini al-fiqhu. Ini fiqh. Fiqh waqi', fiqh semasa, fiqh keadaan. Jadi ambil ijtihad para ulama, duduk sama-sama mufti, buat keputusan menjarakkan. Sebab ambil kesan daripada Covid tu, kalau kita batuk pergi, dia tak boleh terbang pergi sejauh 1.5 meter. Jadi jarak sembahyang tu macam itulah. Masjid jaga, di pasar raya tak jaga, macam mana pula? Itu punya pasal raya. Yang penting kita hak bahagian agama, kita jaga hak masjid. Kita jaga SOP masjid supaya orang masjid tidak terjangkiti dan agama tidak terfitnah.
bila mana kita buat ibadat. Tu kita berdasarkan al-fiqhu al-fahmu. Kalau tak faham, kalau tak berdasar, tak mengaji fiqh, duk covid, sembahyang biar apa-apa pun. Lepas tu balik semua dengan tok imam dengan satu masjid ni semua pakai orang boleh covid. Tu. Jadi fiqh ni sebenarnya memberikan orang kata kesan yang baik bila mana kita memahami dia. Sebab tu Allah tak bagi hidayah kalau orang yang mengaji agama tapi dia tak faham. Yang ketiga, dia mengaji, dia faham tapi dia tak beramai. Tiga, dah mengaji dah faham dah, tapi sayang dia tak beramai. Berapa orang yang tahu bahawa semayang selepas daripada semayang fardu, qabliyah, ba'diyah ni sangat bernilai. Dan bila mana umur mencecah 40 tahun ke atas, ajar-ajarlah selepas pada fardu, jangan tinggal yang sunat-sunat kapit. Sunat kapit ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh terutama, jangan tinggal. Paling mahal, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isi dia. Nabi cukup tekan sunat sebelum fajar jangan tinggal. Sebab apa saya letakkan umur 40 ni? Sebab Allah sebut bagi umur 40 dalam Quran jelas, surah Ahqaf. Surah Ahqaf ayat yang ke-15. Tuan-tuan balik buka tengok surah Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Taala sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Sampailah depa ni dewasa dan mencapai usianya 40 sanatan tahun. Allah sebut 40 tahun. Hadis yang saya baca tadi pun, kalau kita balik yang hadis yang menyesal tadi tu, boleh lah kita pikut ni. Ni nak jadi soleh ni, hak soleh tu pun tak masuk lagi tajuk dah ni. Ustaz, pukul berapa Ustaz meh? Pukul 9. Dia perdana tak malam ni? Kalau tak perdana tak kat isyak lah. Perdana kot kan. Ni nak cara nak jadi soleh tak cerita lagi ni. Ni baru cerita nak bagi menuju jalan soleh. Allah sebut, Nabi sebut menjawaza arba'ina, siapa yang mencecah umur dia 40 tahun, lam yaghlib khairuhu ala syarrihi, yang jahat dan lebih banyak daripada kebaikan yang dia buat, fala tajahaz ilan nar, dia tengah buat mempersiapkan diri dia balik ke dalam neraka. Itu takatan umur 40 tu. Umur 40 ni kena berubah habis dah. Umur 40 ni kena berubah habis dah, kena taubat, kena dekat dengan masjid, kena dah mencari hidup nak balik ke akhirat tu dengan selamat. Akhirat ni adalah kekal selamanya. Dunia ni tipu daya sahaja. Ad-dunya mal'unah wa mal'una ma fiha. Nabi kata dunia ni semua celaka, semua tercela, illa kecuali orang yang ingat Allah, kecuali orang yang berzikir pada Allah, dia mahal di dunia ni. Macam kita lah, harapnya Allah Ta'ala bagi istiqamah, kita duduk dengan ilmu, majlis yang macam ni, ingat Allah, zikir, baca Quran, main masjid. Ini yang bernilai pada kita. Bukan lagi duit kita. Duit kita duk ligan banyak mana pun tak pernah cukup. Lagi kita duk kejar dapat 1 juta, kita duk gairah nak 1 juta lagi, dia takkan cukup punya lah. Takkan cukup. Dia boleh buat berkelahi, dia boleh buat apa-apa nama rosak rumah tangga, dia boleh buat rosak hubungan adik-beradik, yang akibatnya masuk dalam kubur, kita pun tak selamat sampailah dihisab. Naya. So macam mana kita nak corak hidup di akhirat? Corak hidup lah ni, tumpang ada masa ni, lah ni dah kena mula dah. 40 buat persiapan nak jadi ahli syurga. Sebab tu Nabi kata, bila Allah Ta'ala sebut pula, bila sampai umur 40, kamu kena banyak doa. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayk wa an a'mala salihan tardahu wa inni ayat 15 atau kama qala Allah. Buka balik ayat 15. Tiba-tiba blur. Inilah manusia mudah lupa. Kan? Tapi Allah nak sebut kat situ, bila sampai umur 40 jangan lupa untuk doanya, ya Allah ya Tuhanku, mohon jadikan aku ni orang yang berterima kasih kepadamu. Sampai saat ni kita pernah tak angkat tangan, ya Allah terima kasih dengan nikmat yang kau bagikan padaku sampai hari ni? Kalau tak ada, dah kena buat dah. Ya Allah terima kasih, sampai hari ni aku masih lagi bernyawa, aku tak kena Covid. Kalau aku kena Covid pun aku dah sembuh pada Covid. Ya Allah, sesungguhnya oksigen ni hak milik kamu, dan sesungguhnya tak ada orang boleh menciptakan dan berikan oksigen padaku. Nikmat oksigen ni kita sedut daripada beranak, dilahirkan sampai umur kita lah ni 50. Yang ni kita tak sedap pun kata ni nikmat besar.
dan tak pernah terima kasih ke Allah pun, kata nikmat oksigen ni sangat mahal. Sebab kita berada dalam keadaan common, kita berada dalam keadaan biasa dah dengan benda ni sampai lupa nak bersyukur. Ya Allah, umur 40 ni, ya Allah aku dah ada isteri, ya Allah. Ya Allah, umur 40 aku dah ada anak, ya Allah. Ya Allah, umur 40 aku ada cucu, ya Allah. Ya Allah, aku ada rumah, ya Allah. Aku ada kerja yang stabil, ya Allah. Aku ada duit semua dah, ya Allah. Apa aku nak lagi umur 40? Semua ni siapa bagi? Allah bagi. Allah bagi. So terima kasih ke Allah. Lepas terima kasih ke Allah, Allah Ta'ala sebut doa pada kedua orang tua kamu. Doa pada orang tua kamu. Ciri anak yang soleh, setiap kali lepas sembahyang, dia wajib doa kat mak bapak dia. Dia wajib doa kat mak bapak dia. Dia tak pernah tinggal sebut mak bapak dia, walaupun mak bapak dia dah meninggal 20 tahun lepas. Duk sebut tu lah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia doa tu lah, selama dia doa tu mak bapak dia senang dalam kubur. Yang tiga, Allah Ta'ala minta supaya kita ni, selama kita beramai ni, ya Allah, bagilah, terimalah semua amalan yang aku buat. Kita tak syok sendiri. Kita tak syok sendiri. Kita semayang, kita tahu tak Allah Ta'ala terima tak semayang kita? Tak tentu. Sebab tu kita lepas pada semayang, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dalam semayang pun kita lalai. Dalam semayang, kita duk ingat duit kita, hak kita kira tadi tu. Berapa duit aku kira tadi? Dalam sembahyang kita duk kira, kita duk ingat apa nama, sat lagi nak balik tengok bola JDT lawan KL tak apalah, nasib baik bukan Selangor. Dan tidak lagi lah tak main gula. Tak cepatlah habis. Tapi tak apalah, ustaz pun nak tengok juga, sama-sama kita balik tengok lagi. Tapi selesai tu tugas ni dulu. Dunia ambil juga, akhirat selamanya. Tuan-tuan, minta doa supaya amalan diterima. Yang seterusnya minta supaya wa aslah li zurriyati, minta supaya zuriat aku ni Allah tolong bagi jadi orang soleh. Sangat bernilai kalau kita tinggal zuriat yang soleh, sebab dia penyelamat kita dalam kubur. Kalau dia tak hantar doa kat kita, lemah kita, lemah dalam kubur. Bila mana kita mati saja, terputus amalan, melainkan tiga kan: anak soleh, ilmu yang dimanfaatkan, duit yang kita infakkan. Kalau tuan-tuan jenis banyak duit, pergi infak siap-siap. Nak tunggu anak yang doa kat kita, kita pun lupa kat mak pak kita. Kubur mak pak berapa lama dah tak pergi? Lama dah usai. Mak ayah duk tunggu dah kat kubur tu. Tunggu. Dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti, orang yang duduk di kubur tu, dia tahu siapa yang menziarahi perkuburannya. Dah lah kita tak ada nak pergi kubur mak kita, kita tak hantar Fatihah sikit pun kat dia, tak doa kat dia. Sebab tu kita pun jangan duk harap anak kita nak hantar kat kita. Sebab kita buat macam tu kat mak kita. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu buat kepada kawan tu, roda ni, hidup ni berputar. Kalau kamu nak bagi anak kamu mendoakan pada kamu, bawa anak kamu pergi kubur mak kamu tunjukkan akhlak tu. Jangan sekadar bercakap, tunjuk dengan amalan. Lebih melekat pada jiwa anak-anak, dia takkan lepas, dia takkan lupa untuk mendoakan kita lepas kita mati. Dia akan buat sebagaimana apa yang kita buat. Tapi kalau kita tak buat, jangan kita mimpi untuk dia nak buat kat kita. Kalau dia buat, itu bonus untuk kita. Ilmu untuk dimanfaatkan, tak berapa nak ada ilmu. Jadinya benda yang paling semua kita ada pada duit. Infak siap-siap mana yang kita nak buat, wakaf siap-siap mana yang kita nak wakaf. Mudahan selamat dalam kubur kita. Tuan-tuan, doa supaya anak soleh. Doa juga yang terakhir lagi adalah, ya Allah, jadikan aku ni orang yang wa inni tubtu ilaik. Aku ni orang yang sentiasa bertaubat kepada kamu. Wa ana minal muslimin, dan aku akan berserah diri pada kamu. Ini konten doa dalam surah Akhaf ayat 15. Pertama, minta kita ni orang yang jenis bersyukur dengan Allah. Kedua, kita minta doa kepada mak kita. Yang ketiga, kita minta doa kepada supaya amalan kita diterima. Keempat, kita minta doa supaya anak-anak kita ni menjadi orang soleh. Kelima, kita minta doa supaya kita ni jadi orang yang bertaubat sentiasa pada Allah. 5 sangat. Ni Allah yang ajak kita sendiri. Ni konten doa ni, cakap bahasa Melayu pun tak apa. Ingat je benda ni, sebab dia terdapat dalil dalam Quran surah Akhaf ayat 15. Allah yang suruh doa. Kalau kita tak doa juga, rugi. Maknanya tidak dapat hidayah. Ilmu dah dapat tapi tak mau beramai, rugi. Ni lah yang ketiga tadi ni, orang yang mengaji, orang yang faham tetapi tidak beramal. Orang yang keempat, tak dapat hidayah, orang yang mengaji, orang yang faham, orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Rugi lah.
Tu saya kata, siapa yang duduk masjid ni belum tentu dia dapat hidayah kalau ikut kepada formula ni. Yang keempat, dia mengaji, dia faham, dia beramal, tapi dia buat tu tak ikhlas pula kerana Allah. Allah takkan hadap dengan apa yang kita buat kerana bukan tujuan Allah. Allah suruh pergi cari orang yang kamu boleh membagi kepada kamu ganjarannya, pergi cari dia kalau ada. Tu Allah Ta'ala kata gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni buat amalan hati daripada awal ni, ya Allah, aku ikhlaskan amalan aku kerana-Mu ya Allah, aku buat kerana-Mu ya Allah. Jaga betul, sebabnya hati kita ni setan senang pusing. Muqallibal qulub, hati kita ni setan senang pusing. Dia hati ni nama dia apa? Qalbu ni apa maksud dia? Qalbu ni membolak-balik. Hari ni kita iman kita mencadak, esok kita merudum. So maha membolak-balik hati ni, Allah membolak-balik ni, kita yang kena minta kepada Allahumma ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tolong bagi tetap hati kami ala dinika, atas agama kamu. Minta supaya tetap iman, tetap agama, ikhlas dalam agama. Senang ceritanya, hidup kita ni kena minta, kena doa senjata utama. Doa senjata utama, tak boleh lekang daripada doa. Sebab kita nak buat apa pun kena pergantungan Allah. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Nampak surah ni 3 ayat 4 ayat pendek ya, tapi surah ni mewakili keseluruhan hidup kita. Nama surah Tauhid. Katakan Allah Ta'ala tu Esa. Kita memperakukan Allah tu Tuhan kan? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya. Allahus Samad. Apa maksud Allahus Samad? Kita ni duduk semayang ni dengan Qul huwallahu ahad, surah yang paling seronok lah, di rumah paling cepat lah, paling seronok, tapi surah ni paling mahal. Pergantungan dia, dan surah ni paling mahal dalam Quran ni, surah ni Ikhlas. Surah ni surah Tauhid, surah ikatan iman. Katakan Allah Ta'ala tu Esa. Allahu Samad. Allahu Samad ni maksud dah Allah tempat kami bergantung semua benda. Allahu Samad, tempat kami bergantung semua benda. Allahu Samad. Bila tekan tahu makna dia, baru kita yakin Allahu Samad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Samad, Allah tempat kami bergantung, harap semua benda. Bila Allahu Samad, segala masalah yang main hidup kita ni jadi mudah, jadi reda. Sebab Allah yang nak jadi macam tu. Allahu Samad, ini iman. Lam yalid walam yulad, tidak ada Tuhan, tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada Tuhan lain yang dapat disamakan dengan Allah yang Esa. Itu surah Tauhid. Tu Allahu Samad tu mahal kan? Supaya kita faham, oh hidup aku ni pergantungannya bulan Allah. Allah yang hantar kita mai kat sini, Allah yang nak bagi hidayah kepada kita, Allah nak bagi kita mati dalam iman, Allah nak azab kita dalam kubur, Allah nak bagi kita ni susah ketika mana di mahsyar, Allah nak bagi kita susah ketika mana di mizan, Allah nak bagi kita ni jatuh titian siratul mustaqim, Allah nak letak kita dalam neraka. Allah. Tapi kita kena Allahu Samad. Di dunia kita dah berpegang Allah tu tempat kita bergantung. Nak tak nak kita kena hidup bagi ada Allah. Kita kena hidup nak jadi orang yang soleh. Maka lepas kita soleh sat kat dunia ni, sabar sat kita buat amal soleh kat dunia ni, masuk dalam kubur kita dah selamat. Masuk dalam kubur insya-Allah selamat. So nak jadi orang soleh dua cara. Cara yang pertama nak jadi orang soleh, kita mesti cinta Allah, hablum minallah, cinta Allah. Kita cinta ada Allah. Maksud cinta tu apa? Cinta ni maksudnya bila kita nak kat orang tu, kita nak orang tu balas apa yang kita nak daripada dia. Kalau dia balas kata no, kita boleh bunuh diri, kita boleh frust. Kita cinta kat kita punya markah, kat awek kita kan, kat kekasih. Kita mengharapkan dia balas kita punya kekasih. Itu nama cinta. Kalau sayang kita bagi tanpa mengharap balasan. Kita sayang anak kita, sayang, bagi semua kat dia. Lepas dia kerja besar esok ni, hang jangan lupa dah bagi kat ayah 2,000 setiap bulan. Tak ada minta. Dan dia pun tak teringin nak bagi pun. Tak apalah. Sebab apa? Sayang. Cinta harap balas, sayang tak harap balas. Tu tanda cinta. Cinta ni
sanggup tunggu kekasih kita walaupun dia lewat sejam, tetap rasa manis saat bercinta. Lepas kahwin hang apa dia siap sampai 40 minit ni kebas pungkuk duduk dalam kereta, marah. Dah kurang rasa cinta sikit ke aku. Dia lebih kepada kasihan kan. Cinta tu kurang tapi dia lebih pada kasihan. Ni dia nak suruh berhenti kot. Sikit. Lepas setengah kita berhenti insyaAllah. Nak habis dua benda ni supaya tuan-tuan nampak macam mana kita nak jadikan diri kita ni seorang yang soleh. Selama ni kita beramai ikut dan kita kot, tanpa ada dalil. So dalil malam ni nak jadi orang soleh, yang pertama kena cinta Allah. Tanda kita dah cinta Allah, kita tak sabar nak jumpa Allah. Tanda kita jumpa kekasih, kita hantar kekasih kita balik rumah dah. Balik sekali lagi, ya Allah dah rindu pula lah nak pergi ambil pula. Ni kalau orang yang pernah berkasih sayang lah. Rindu pula lah nak tunggu kekasih depan rumah. Tak boleh tengok muka dia, tengok bumbung dia tak apa, punya sayang, punya kasih, punya cinta. Dengan Allah, kita sabar nak jumpa Allah tak sabar? Kita sabar nak tunggu. Oh, tak sabarnya tadi dah sembahyang maghrib ni tak sabar nak sembahyang isyak sebab nak jumpa Allah pula. Lepas sembahyang isyak, ya Allah tak sabar nak sembahyang subuh. Ataupun ya Allah lepas sembahyang maghrib masuk isyak pula dah, baru tadi sembahyang maghrib nak kena sembahyang isyak pula. Tu terpaksa. Tu bukan cinta, tu terpaksa. Ataupun pas sembahyang elok, sembahyang lepas tu haji belakang mai tempoh je. Apa dah? Masuk. Kena azan dulu kat sini.
إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه العودة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الفضل تأشير بدرجات الأعلى ترفع حسب مقام محمد يزي وعدت أنك لا تخلف الله في الميعاد يا كريم. Tes. Sembahyang qabliyah isyak sunat, mengaji wajib. Pertemuan antara wajib dan sunat, buat yang wajib. Kita mengaji sikit ni. Jadi kat mana betul? Kat mana tadi? Macam mana nak jadi soleh, cinta Allah. Okey. Orang main tempuh belakang lepas kita sembahyang. Ji, kita mau kali. Buat pasal apa? Nu kat kaki. Tapi tapak kaki siapa? Ada tek cicak. Allah kena sembahyang lain pula dah. Tak sempat ada cicak ni pun berak aku nak pijak orang lain. Marah sebab nak kena sembahyang lain tu. Betapa ya Allah, lepas sembahyang isyak kalau boleh tak mau ulang sembahyang isyak yang kedua. Cukuplah sembahyang isyak hari tu sekali lah. Kena ulang kali kedua ya Allah. Tok Imam kata minta maaf lah, kaki saya ada tak cicak. Dia tulis surat macam-macam kata Imam apa. Jangan main-main. Tapi sebenarnya dia faham tak, dia nampak tak Allah nak dia hadir lagi untuk sembahyang. Kalau dia cinta Allah, dia ringan. Dia senang. Dia cinta Allah, bab sembahyang ni saja pun dia tak sabar nak sembahyang. Kalau dia sembahyang ni, dia cinta Allah, dia tak gamak nak tinggal sembahyang. Dia tak gamak nak tinggal sembahyang. Tahap cinta Allah, dia sembahyang yang pertama, sembahyang fardu dia tak tinggal dalam hidup dia. Tahap yang kedua, dia sembahyang fardu dia tak tinggal buat secara berjamaah. Dia takkan buat sembahyang fardu melainkan secara berjamaah. Walaupun di rumah, dia akan paksa anak dia, isteri dia sembahyang dengan dia. Tahap tiga, dia takkan tinggal sembahyang fardu melainkan dia akan buat di masjid. Tiga ni berbeza mengikut tahap cinta. Kita di mana? Tepuk dada, tanya selera, tanya iman. Di mana kedudukan cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berasaskan kepada sembahyang tadi saja pun. Sembahyang semua sembahyang. Siapa tak sembahyang lagi dah tak cinta. Siapa tak sembahyang, dia bukan soleh, dia toleh. Dia beza sod dengan ta. Solihun, tolihun. Soleh baik, toleh jahat. Dua jalan ni. Sembahyang jadi orang soleh, tak sembahyang jadi orang toleh. Gitu je. So kena didik untuk sembahyang bagi penuh. Bila dah didik sembahyang penuh, tolong sembahyang fardu berjemaah. Kalau dapat sembahyang fardu berjemaah, next satu makam lagi sembahyang fardu berjemaah di masjid. Barulah tahap dia tu. Bila kita buat, kita akan rasa Allah cinta kita. Automatik bila kita beramai, kita akan rasa kemanisan iman. Mai datang dengan syarat kena buat. Bila dah buat fardu cantik, turun pi kat sunat, tambah lagi cinta kita dengan Allah, tunjuk dan buktikan dengan perihal-perihal sunat. Semua benda fardu diiringi sunat dalam agama kita. Sembahyang ada fardu ada sunat, puasa ada fardu ada sunat, zakat ada fardu ada sunat, haji ada fardu ada umrah sunat. Semua ibadat ada fardu dan sunat. Kenapa? Sebab Allah nak bagi kita dekat dengan dia, nak bagi rasa cinta lagi kita dengan Allah. Makin kita buat, nak cinta Allah kena mengaji. Yang kedua beramai. Beramai banyak, Allah akan hadirkan halawatul iman. Manisnya kita sujud, kita beramal kepada Allah. Confirm. Ini dengan cara lain, kita sendiri yang kena buat. Nak buat sunat, okey, pilihlah. Lepas sembahyang fardu, buatlah sembahyang sunat yang kita boleh pilih. Kita pilih sembahyang qabliyah ba'diyah, sunat kapit, qabliyah ba'diyah, jangan tinggal. Yang kedua, sembahyang sunat witir, jangan tinggal. Yang ketiga, sembahyang sunat tahajud, wajib buat. Itu dia wajib pula, jenuh wajib. Nabi wajib ke atas dia untuk sembahyang tahajud. Kita boleh tak mewajibkan tahajud atas diri kita? Boleh. Kalau kita mampu untuk buat dan mewajibkan. Sebab kalau kita tertinggal solat tahajud satu malam, kita boleh qada di siang harinya tahajud tadi. Kalau kita melazimi. Macam tu juga orang yang suka sembahyang qabliyah subuh,
Kalau dia tak sempat sembahyang qabliyah subuh hari tu, dia boleh qada qabliyah subuh, sembahyang selepas sembahyang fardu subuh. Walaupun selepas sembahyang subuh fardu subuh tu dihukumkan lepas sembahyang adalah diharamkan lepas sembahyang, kecuali sembahyang qada. Boleh qada. Tapi dengan syarat dia orang yang mulazamah, orang yang istiqamah buat. So kita ni umur 40 ni, saya banyak duk tekan 40 sebab Quran sebut 40, dan kedua saya tak sampai 40 lagi. Berani yang cakap tak sampai 40 lagi, cuba sampai 40 dah, bagi tahu siap-siap supaya buat persiapan. Bila tak lama dah 40 pun tu orang ni, tak lama dah. Bila 40 ni kena balik ke akhirat tu lebih banyak daripada bawah 40, sebab Allah dah sebut, Nabi pun sebut dengan angka 40 ni. Sebab tu umur 40 ke atas ni, tolong tahajud jangan tinggal dah. Tahajud jangan tinggal. Jangan tak mula buat lagi. Kalau tak mula buat lagi, tolong mula buat, bermula pada malam ni. Allah bagi hidayah ni. Allah bagi hidayah. Siapa mengaji, siapa faham, siapa tak beramai tak dapat. Siapa mengaji, siapa faham, siapa beramai, amal dengan ikhlas, tanda dapat hidayah. Ambil sembahyang fardu jemaah, ambil sembahyang sunat. Ambil sembahyang sunat yang kita boleh buat adalah sembahyang sunat witir, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat tahajud. Jangan kita terkejut bangkit-bangkit tu kita nak buat 10 rakaat tu pun jangan. Buat 2 rakaat cukup. 2 rakaat. Tapi buat hari-hari. 2 rakaat cukup. Jangan pulun buat 10. Allah tak mau yang banyak. Allah nak satu kualiti tapi berterusan. Nama dia istiqamah. Buat 2 rakaat, settle. Buat menghampiri subuh pun tak apa. Nak masuk subuh 5.58, 5.51. So kita buatlah sembahyang tahajud 5.45. Sama-sama assalamualaikum Allah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dapat tahajud. Tu umur 40 buat tahajud. Sembahyang duha jangan tinggal. Sembahyang duha jangan tinggal. Kurang-kurang 4 rakaat. Siapa nak kaya, Nabi tunjuk baca surah Waqiah tiap-tiap malam, sembahyang duha 4 rakaat setiap hari. Bukan 2 rakaat. 2 rakaat Allah mengampunkan dosa. 4 rakaat Allah bagi duit dalam poket, tak kering duit, tak fakir. Janji Allah dan Nabi. Ini 2 benda. Waqiah, surah Waqiah. Yang kedua adalah sunat duha. Okey. Buat, jangan tak buat. Cukup kan? Buat qabliyah ba'diyah, buat witir, buat tahajud, buat duha. Cukup kan? Yang sunat, yang puasa sunat apa semua nak buatlah. Tapi yang sembahyang ni, itu yang kita tunjuk. Tapi mudah dah, mudah sebut. Payah dah nak buat kalau tidak ada istiqamah. Istiqamah ni bagaimana cara nak istiqamah? Bagaimana cara nak istiqamah? Istiqamah ni, orang yang boleh istiqamah, dia kekasih Allah. Dia mencapai tahap dia tu kekasih Allah dah, wali Allah disebut. Sebab dia boleh istiqamah. Tidak boleh istiqamah melainkan dia itu wali Allah. Al-istiqamatu la yutiquha illa al-kaba'ir. Istiqamah itu tidak mampu dibuat melainkan dia kekasih Allah. Ingat senang ke nak main masjid tiap-tiap waktu? Ingat senang ke? Payah. Tapi kalau boleh main tiap-tiap waktu berjamaah di masjid, dia wali Allah. Allah memudahkan diri dia, Allah sayang dia, dia sayang Allah. Dua ni ada hubungan cinta. Sebab tu dia boleh bawa diri dia main masjid setiap hari dan setiap waktu. Dan ada dalam Riyadhus Shalihin, siapa yang sembahyang subuh fi zimmatillah, dalam perlindungan Allah, kekasih Allah, secara berjamaah di masjid setiap hari, dia kekasih Allah. Jangan usik orang yang sembahyang subuh setiap hari berjemaah di masjid, sebab dia kekasih Allah. Apakah dia sembahyang subuh saja dikira kekasih Allah? Tak. Bila mana dia senang main sembahyang subuh di masjid setiap hari, dia mudah untuk main sembahyang lain. Sembahyang zuhur mudah, sembahyang asar mudah, sembahyang maghrib mudah, sembahyang isyak mudah. Bila sembahyang subuh, saat kita duduk tidur untuk kita bangkit, nak mandi, nak main masjid, tu susah. Tapi kalau dia hari-hari boleh main, mana waktu lain dia senang main, dia kekasih Allah. Siapa usik kekasih Allah, aku berperang dengan dia. Siapa usik kekasih Allah, Allah berperang dengan dia. Jangan kacau, doa dia mustajabah. Doa mustajab. Ada kisah yang berlaku kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kisah yang panjang. Kalau kalau mengkisahkan kisah ni, pakai tak masuk poin yang kedua.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Okey. Cara nak istiqamah, yang pertama kena doa. Allahumma rzuqni fil istiqamati wa habib ilayya fil jamaah. Allah tolong kurniakan kepada aku untuk beristiqamah dan tolong kurniakan pada aku cinta untuk berjamaah. Ini doa yang disusun oleh ulama. Ya Allah, tolong jadikan aku orang yang istiqamah, tolong jadikan aku cinta untuk berjamaah. Ini doa. Ambillah, peganglah, bacalah. Yang kedua, kena mujahadah, paksa diri untuk mula buat. Paksa diri bermula malam ni untuk bangkit tahajud. Kalau tak mula langkah pertama, tak akan buat sampai mati. Mujahadah, lawan hawa nafsu. Hawa nafsu memang nak menidurkan kita, tapi ingat, dunia ini tempat untuk kita ni tertipu. Lagha, lahun, laibun. Dunia yang akan membawa kita binasa di alam akhirat. Pilih nak kita susah sat kat dunia, nikmat di akhirat, ataupun nikmat dunia, masuk kubur sengsara. Bukan lama pun, sikit lagi nak masuk kubur. Masuk kubur, Sayyidina Osman Affan menangis kalau cerita bab kubur. Kalau cerita bab mahsyar tak menangis. Kalau cerita bab di mizan tak menangis. Ditanyakan kepada Sayyidina Osman, kenapa? Sebab dia kata, kubur kita akan lalu seorang-seorang. Kalau kita di mahsyar, kita bangkit beramai-ramai. Kubur, rumah pertama lepas kita duduk dunia ramai-ramai ni, kita nak pergi kat situ duduk seorang-seorang. Bayangkan kegerunannya. Jadi peneman dia amalan. Nak tak nak, kita akan mendengar tapak kaki terlepas derapan yang terakhir. Itu hadis. Pap-pap-pap, turun main malaikat. Malaikat main dalam keadaan aswadan wa azraqan, hitam kebiru-biruan. Yuqalu lahu al-munkar wal akhiru an-nakir. Nama dia munkar dan nakir. Masa tu dia tanya kita. Yang kita tahu apa soalan? 5 soalan. Tak tentu. Dia boleh tanya satu soalan. Satu soalan memadai. Tapi kita prepare kat dunia ni 5. Tak tentu kita boleh jawab walaupun satu soalan yang ditanya. Apa soalan yang akan ditanya? Dalam hadis dikatakan, didatangkan waja'ahu man hadzal rajul. Didatangkan satu visual seorang lelaki, ditanyakan, siapa lelaki ni? Siapa lelaki ni? Orang hak beriman, duk mengaji. Kita duk mengaji ni pasal Nabi. Kita duduk mai tempat ni tempat Nabi. Nabi suka ni. Senanglah kita jawab. Ini Abdullah wa rasuluhu. Ini hamba Allah dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mempersaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Malaikat senyum. Yufsahu qabrahu, diluaskan kuburannya. Wa yunawwiru qabrahu, diberikan cahaya kepada kuburannya. Dan juga dikatakan kepadanya, tidurlah, tidurlah. Kanaumul arus, tidur bagaikan tidur pengantin. Nanti kekasih kamu akan kejut kamu bangkit bongkar kubur di mahsyar. Dia kata, sat, aku nak balik, nak jumpa mak ayah aku, adik-beradik aku nak cerita benda ni, sat, boleh tak? Tak boleh. Nak balik beramai tak boleh, nak balik cerita benda hak baik berlaku dalam kubur pun tak boleh. Tak ada orang dalam kubur boleh balik main duduk kat meja kuliah ni hampa. Kalau tak semayang, ni malaikat tibai ni betul muka di antara uzunai. Boom. Ini hadis. Dia akan tibai kita di antara telinga ke telinga, di tengah muka. Boom. Masa tu suara kita, wah, keluar sampai atas kubur. Sampai dengar semua makhluk di bumi. Illa thaqalain, kecuali 2 makhluk, jin dan manusia. Ini tak dengar. Hak lain dengar. Ini hadis. Saya pun tak pernah pergi mahsyar barzakh. Cuma kita baca hadis daripada para sahabat, daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhenti di kubur. Nabi kata 2 kubur ni sedang diazab. Nabi kepak dahan kurma, pacak 1, pacak 2. Selama mana 2 dahan kurma ni tidak mengering, dia akan mendoa ahli kubur yang di bawah. Mudah-mudahan ada syafaat. Daun yang bertasbih ini menjadikan orang di kubur ini dia mendapat syafaat tasbih tumbuhan jadi. Hari ini kita duk beli bunga pokok pi pacak pun. Pokok kita pacak pun. Selama dia bertasbih meringankan azab kubur ni bawah. Mudah-mudahan. Tapi yang paling penting amalan. Paling penting doa amal soleh, doa anak yang soleh.
Itu yang paling penting. So tumpang ada masa kita buat benda yang wajib tadi, buat benda yang sunat tadi, istiqamah dengan cara kita doa. Yang kedua, kita mujahadah. Yang ketiga, kita kena berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Tolong duduk, kekalkan keadaan kita ni, kekalkan macam ni. Hari-hari main masjid. Kita kena bantuan orang yang soleh, bantuan imam-imam Bilal. Kita perlukan mereka. Sebab pada mereka ni ada keberkatan. Diri kita ni masing-masing ada keberkatan, membantu satu sama lain. Suasana yang soleh menjadikan kita mendapat keberkatan untuk jadi orang soleh. Ini kena buat 3 benda ya. Doa, mujahadah, kawan dengan orang baik. Salah pilih kawan, itu naya. Itu celaka hidup. Salah pilih kawan. 2, cara nak jadi orang soleh, kena hablum minan nas. Ini poin yang terakhir. Hablum minan nas. Tadi hablum minallah, kedua hablum minan nas. Kena baik dengan manusia. Siapa yang baik dengan Allah, sebaik macam mana pun, tapi dengan manusia dia bergaduh, dia tak soleh. Walaupun dia tu imam, walaupun dia AJK masjid, dia bergaduh untuk dapat jawatan kuasa dalam masjid, tak soleh. Walaupun dia main masjid, dia urut, tapi dia bergaduh, dia tak soleh. Nabi sebut tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wal khamis. Dibuka pintu syurga hari Isnin dan Khamis. Fayughfaru liman la yusyrik billah. Allah Taala ampunkan semua dosa orang yang tidak mensyirikkan Allah. Illa syahnaun, kecuali orang yang bergaduh. Kecuali orang yang bergaduh. Anziru hadaini hatta yastaliha. Biar pi depa ni nak kelih, mampu kan bahasa kasar tu. Biar pi depa ni nak kelih, biar pi kelih. Aku takkan ampunkan mereka hatta yastaliha, sampai mereka berbaik semula. So letihlah kita nak jadi orang soleh, sujud ke Allah, tapi Allah tak mampun dosa kita sebab kita bergaduh. Tak kena ya. Sebab tu kena ada 2 benda ni. Hablum minallah, baik sungguh dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, dengan manusia jangan bergaduh. Kalau dengan manusia tak bergaduh, kita tengok tanggungjawab kita di rumah selesai tak? Selesai tak? Anak-anak kita macam mana? Kita nak masuk syurga, nak selamat kubur, pastikan anak isteri kita tidak menjadi musuh kepada kita. Mereka akan jadi musuh kita untuk masuk syurga. Oh, ayah aku pergi masjid seorang-seorang, dia tak pernah suruh aku sembahyang, tak pernah keluar daripada mulut aku untuk dia suruh aku tutup aurat pun. Tak pernah dia tegur aku, dia tengok tu nanya tuan-tuan. Isteri pula kata tak pernah dia pimpin tangan aku untuk ajak aku sembahyang fardu berjemaah. Tak pernah. Dia biar je aku tengok gegar vaganza. Boleh tengok tapi sembahyang lah. Tuan-tuan. 2, jangan kita jadikan isteri kita bibi. Aku terima nikah Ramlah binti Ram dengan mas kahwin RM80 untuk dijadikan bibi. Mampu kita. Bibi ni apa maksud? Dia buat kerja daripada pagi sampai malam. Bibi kerja rumah. Kita kerja kat luar, dia kerja dalam rumah. Dia mop lantai, dia basuh baju, dia masak, dia menyusu anak, dia tukar pampers anak, dia mandikan anak. Tugas tu ni buku dah. Islam kata isteri bukan bibi. Simple buku ni, tapi memuatkan pandangan ulama menyeluruh secara mu'tamad daripada imam tertua mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Zahiri, terkini pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. 5 yang utama mengatakan tugas di rumah adalah tugas suami. Mop lantai, basuh baju, semua suami, bukan tugas isteri. Namun kalau nak suruh isteri buat kerja tersebut, perlu dibayar gaji. Gaji bibi berapa? 1,500. Kita tak berhak nak kata isteri kita tu nusyus, hang tak buat kerja ni aku suruh buat. Sebab tu tugas kita. Kita kena sedar. Kita jangan tertipu dengan kehidupan kita. Walaupun uruf di Malaysia dengan Indonesia, orang perempuan memang buat kerja rumah, uruf. Tetapi Islam mengajarkan bukan. Okay, kita kena balik bagi tahu kat isteri kita, terima kasih banyak selama mana hang buat ni, abang memang betul-betul selut kat hang lah. Sebenarnya yang dia buat tu semua pahala sunat tahajud dapat kat dia.
Masak dapat pahala sunat, jaga anak dapat pahala sunat, lipat kain dapat pahala sunat, basuh baju dapat pahala sunat, jaga rumah dapat pahala sunat. Gedung pahala isteri di rumah. Tapi kalau isteri sedap benda ni, dia syukur sangat. Dia syukur sangat. Pahala dia penuh kat situ. Dan kita kena sedar bahawa itu tanggungjawab kita. Kalau kita baca mazhab Syafi'i Hanafi, kita bawa balik ikan yang belum dimasak untuk dimakan. Isteri kata tak larat nak masak, abang pergi masak. Kita tak boleh kata dia nusyus. Kita sepatutnya nafkahnya bawa balik makanan yang sudah siap dimasak untuk dimakan. Nafkah apa? 5. Nafkah yang kita kena bagi ke anak bini kita. Yang pertama adalah nafkah zahirnya. Yang pertama bagi tempat tinggal, ada rumah, alhamdulillah. Yang kedua kena bagi makan. Makan ni bukan buat balik ikan termenung. Ikan termenung tak? Ikan termenung, ikan kembung. Ikan kembung yang tak siap masak lagi, kena bawa balik masak. Kalau tak siap masak, dia tak mau masak, tak dosa, tak salah dah. Kena bawa balik makanan yang sudah siap dimasak untuk dimakan sahaja. Yang ketiga, kena bagi pakaian. Yang keempat, kena bagi peralatan mandi kepada isteri dan anak-anak. Yang kelima, kena bagi peralatan solat. Nak bagi bini lawa depan kita, kena beli bagi kat dia pakai. Yang keenam adalah peralatan perubatan ketika mana isteri sakit. 6 benda tanggungjawab suami untuk menafkahi isterinya. Kita takut kita soleh dengan Allah, tapi dengan manusia kita tertipu di rumah kita sendiri. Kita tak hablum minan nas. Dia sedap-sedaplah benda tu yang boleh orang kata apa, membawa kemudaratan kepada kita. Dan ini ilmu yang mahal untuk sama-sama kita beramal, untuk kita jadi orang yang soleh, bina jati diri. Jom sama-sama jadi orang yang soleh dan kita beramal dengan benda yang kita tahu. Cukup sekadar itu. Minta ampun maaf sungguhlah, malam ni tarik banyak lama masa ni. Minta maaf sungguh sebab nak selesaikan benda ni, sebab kita jarang jumpa kali ni tak jumpa dah. Gitulah, lama dah sahabat dah ajak main ni. Tapi jauh jugalah nak main sini pun. Tapi mengenangkan, alhamdulillah, ada masa pada malam ni saya bertolak pun awal tadi ke 5 lebih kurang, nak tolak jam-jam apa semua. Alhamdulillah sampai bertemu dengan tuan-tuan. Terima kasih banyak bagi masa pada saya. Dan juga selamat kita beramal. Mohon ampun maaf keterlanjuran bahasa saya. Bahasa Kedah ni kadang-kadang orang tak faham, dia kasar sikit. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fakhirna fid din wa inna ta'bidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillahi rabbil alamin.